والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير. وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. إن الطريق شريعة وطريقة وحقيقة فاسمع لها ما مثلا. Sesungguhnya jalan untuk menuju Allah itu ada tiga, yaitu syariah, tariqah, dan haqiqah. Serta dengarlah tamsil perumpamaan yang diberikan oleh ulama terhadap tiga perkara itu. Apa dia syariah? Syariah ialah al-ma'murat allati amara Allah biha, yakni perkara yang disuruh oleh Allah Ta'ala untuk dilaksanakannya. Wal manhiyat allati nahallahu anha, dan perkara yang dilarang oleh Allah untuk kita mendekatinya. Manakala tariqah pula apa? At-tariqah al-jaryu ala dhalika wal amalu bih, pergi melakukan amalan tersebut. Wal haqiqah nazaruhu li bawatinil umur wa syuhudil fi'li min Allah, melihat kepada batin perkara tersebut dan memandang bahawa perbuatannya daripada Allah. Contoh saya bagi minggu lepas, senang. Solat ini adalah syariah. Melakukan solat itu tariqah. Melihat bahawa solat yang kita lakukan tu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, itu haqiqah. Boleh? Puasa itu syariah. Berpuasa pada bulan Ramadan ketika diwajibkan itu tariqah. Dan kemudian memandang bahawa puasa yang kita lakukan tadi adalah daripadanya Allah, bukan daripada kekuatan kita, maka itu adalah haqiqah. Dan semua perkara yang ma'murat itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala yang kita faham ini, insya-Allah maka kita dah sampai kepada maksud haqiqah tersebut. Sedekah kita bagi. Sedekah tu adalah syariah. Melakukan sedekah tadi tariqah. Nah, ataupun kita dengar arahan Nabi kata bagi sedekah. Kemudian kita pun beramal dengan melakukan sedekah tersebut, maka kita telah beramal dengan tariqah tersebut. Kemudian kita memandang yang sedekah tadi sebenarnya bukan kita. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan luasa tadi kepada kita, maka itu telah sampai kepada maksud haqiqah. Itu maksudnya. Jadi kata para ulama, yajibu 'alal 'abdi an ya'mala bi jami'i ma amarahu Allah bih. Wajib bagi setiap hamba tadi beramal dengan semua apa yang diarahkan oleh Allah kepadanya. Wa yajtaniba jami'a ma nahahu Allah anhu, dan menjauhkan seluruh larangan Allah, apa yang dilarang oleh Allah kepadanya dia lakukan. Lakinnahu la yulahidhu anna amalahu huwa alladhi yunjihi, tapi dia memandang bahawa amalan yang dia lakukan itu bukan yang menyelamatkan dia. Wa huwa alladhi yudkhiluhul jannata, yang masukkan dia dalam syurga siapa? Allah. Bukan amalan tadi yang memasukkan dia ke dalam syurga Allah Ta'ala. Ingat yang tu. Saya solat, saya zakat, saya haji, saya puasa, saya sedekah, saya tinggalkan maksiat, kerana sebab inilah saya akan masuk syurga. Tak. Semua yang saya buat tadi kerana Allah suruh. Yang menjauhkan saya daripada neraka, mendekatkan dan memasukkan saya dalam syurga siapa? Allah, bukan amalan tu. Itu Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata apa? La yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalih. Seorang tidak akan masuk syurga dengan amalnya. Kata sahabat, wala anta ya Rasulullah. Kamu pun macam tu juga ya Rasulullah. Kata Nabi, wala ana. Saya pun sama. Illa anni yataghammadani Allahu birahmatih. Melainkan aku diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat kita masuk syurga Allah Ta'ala, bukan dengan amalan kita. Jadi kalau kita faham yang tu, insya-Allah kita tak akan pandang pada amalan kita.
Kita tak akan rasa seronok dengan sembahyang malam kita. Kita duk rasa kita ni ahli syurga dah waktu tu. Kita tak akan rasa bangga dengan rezeki yang kita berikan dan juga yang kita kongsi dengan orang lain. Kita duk rasa kita yang duk bagi waktu ni. Sebab bila kita rasa kita yang bagi, kita akan ungkit. Ingat sikit saya yang bagi dulu. Gitu. Kerana dia ingat dia bagi. Dia terlupa yang bagi Allah. Tapi kita disuruh syukur. Kalau orang tu bagi kat kita, kita kena buat apa? Terima kasih. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa tak bersyukur, tak terima kasih kepada manusia, maka dia tak bersyukur kepada Allah. Maka hak kita sebagai sesama kita kena bersyukur, kena ucap terima kasih. Janganlah kawan tu bagi, kita kata tak, bukan dia bagi, Allah yang bagi, nak ucap terima kasih buat apa? Oh, jenis kerahkum macam ni payah. Tak boleh macam tu. Siapa pun bagi kita, dia buat baik dengan kita, terima kasih. Ni tak. Dia tengok tak kena dengan dia sikit, bukan dia punya. Kita punya. Hak tu. Dia bagi tu hak kita punya. Tak apalah. Tapi sebab dia kan, ucap terima kasih apa masalah dia? Nabi kata, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Tak ucap terima kasih kepada manusia ini, tidak bersyukur kepada Allah. Nampak? Kerana manusia tu jadi sebab dia. Kalau tak ingat kita kepada Allah. Maka yang tu kena perhati elok-elok. InsyaAllah kita akan rasa senang dengan semua orang. Orang buat baik kan kita ucap terima kasih kepada dia. Kita setuju tak setuju dengan dia tu nombor 2. Tapi tak ucap terima kasih, ucap terima kasih. Itu sepatutnya, tu akhlak Islam yang sepatutnya kita amalkan. Walau lahu lama hasala lahu dhalik. Kalau tak kerana Allah, tak dapat kita melakukan amal tadi. Betul Imam Ibn Athaillah awal hikam yang dia sebut apa dia? Min alamatil i'timadi 'ala al-amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Antara tanda orang ni berpegang dengan amalan dia, duk rasa dia yang buat, dia akan rasa kurang pengharapan ketika mana berlakunya kekurangan dalam amalan dia. Dia buat dosa, dia duk rasa dosa dia nanti tak akan mampu untuk diberikan pengampunan oleh Allah Ta'ala. Sebab dia duk rasa dia yang buat. Bukan Allah Ta'ala yang bagi pengampunan tersebut. Bukan Allah Ta'ala yang memberikan taufik kepada dia untuk buat amalan tadi. Jadi jangan pandang amalan kita dengan kita yang buat. Jangan pandang macam tu. Kerana pandang macam tu akan merosakkan amal kita. Bal yulahidhu bil amali imtisala amrillahi ta'ala lah. Dan kita memandang bahawa amalan yang kita lakukan ini hanya sekadar memenuhi tuntutan yang telah disuruh oleh Allah. Mana? Itu dalam Quran Allah kata fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Dan juga pahala yang kita dapat dengan amalan yang kita buat. Hadza bimahdil fadl. Hanya semata-mata anugerah daripada Allah. Allah Ta'ala kalau tak bagi pun tak apa. Tapi pemurahnya Allah Ta'ala, Allah yang jadikan amalan tersebut. Allah Ta'ala bagi pahala pula kat buat tu. Wah, kemah. Contohlah kita macam ni lah. Wallahu Ta'ala ghina 'anil mathal. Kita nak bagi misal tu payah, tapi kita takribul azhan untuk nak bagi senang faham. Kita bagi duit kat anak kita, suruh bagi sedekah dekat orang duk tepi jalan. Kita buat keluar duit. Duit kita. Ambil duit RM10. Kita kata tu pergi bagi kat pakcik tu. Duk tepi jalan tu, kesian kat dia. Lepas tu ajak pula nak bagi. Jangan bagi kot atas. Bagi kot bawah. Suruh pakcik tu ambil. Kerana yadul ulia khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Macam mana nak bagi? Siapa yang baik dah ni? Kita dosa kita yang baik sebab kita bagi kot atas. Yadul ulia, hak atas lebih baik daripada hak bawah. Tak, bagi dia lagi baik pada kita. Kalau tak kerana dia, kita tak boleh buat amalan tadi. Maka bagi kita di bawah, dia ambil ke atas. Maka yadul ulia, tangan dia lebih baik pada tangan kita. Ini yang diajar oleh para ulama. Kalau nak bagi sedekah, nak bagi sumbangan ke orang, kecuali tabung lah. Tabung dengan nabuh macam tu. Tak boleh buat ke bawah. Sajalah abang. Kita pergi buat ke bawah tabung ni. Ada dia jadi tirih ke bawah. Jadi kalau buh bagi, buh macam mana nak bagi kat tangan orang, bagi suruh dia ambil. Tak atas tangan kita nak pakcik ambil. Jangan macam tu. Kalau bagi macam tu, dia ambil daripada bawah, maka tangan kita yang di atas. Tak, bagi jadi tangan dia di atas, tangan kita di bawah. Maka waktu tu kita tak akan pandang kita yang bagi waktu tu. Kita akan pandang apa? Kita akan pandang dia yang penyebab kepada dapat pahala tadi kepada kita. Kita bagi kat anak kita. Pergi ambil. Bagi dekat pakcik tu. Anak kita pun pergi bagi. Pas dia bagi duit RM10 tadi, dia mai kat kita. Duit kita. Bagi kat dia. Dia mai kita puji pula. Weh, baguslah. Anak siapa ni? Bagusnya. Sebab bagus sangat ni, pak bagi pula RM5 lagi. Ambil RM5.
Hei, jadi duit hang. Hang mai hang puji. Puji kat siapa ni? Puji kat anak perbuatan dia ke? Puji kat pak hang bagi duit tu. Lepas tu bagi pula duit upah pula lagi. Nah, hadiah bukan upah. Hadiah pula disebabkan kamu buat baik. Lepas ni kena buat baik lagi. Nah, kalau buat baik lagi, ayah bagi lagi. Macam tu misalnya. Misal saja. Yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Malah Allah Ta'ala bagi lebih daripada tu lagi. Allah yang menjadikan perbuatan tersebut. Kita boleh buat amal kerana Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala puji pula yang kita buat daripada yang buat tu Allah. Allah puji pula hamba dia ni. Bagus hamba ini. Nah, ini hamba yang aku kasih. Kemudian Allah bagi pula pahala kat kita. Oh, nak apa lagi tuan-tuan? Semua ada. Itu berdalil kemurahannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang luar biasa. Yang tidak akan mampu untuk kita balas. Sebab tu kita tak akan mampu untuk nak bagi tahu kata amalan saya ni mampu melayakkan saya untuk ke syurga Allah Ta'ala. Tak akan mampu. Kita ni umat Nabi Muhammad umur pendek. Umur kita 60 tahun lebih tu pun lebih pada tu dah subsidi. Allah Ta'ala bagi lebih dah. Karena umur Nabi Muhammad, Nabi kata apa? A'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku ni antara 60 ke 70. Maksudnya kalau lebih pada tu ghalib umur umat Nabi Muhammad 60-70. Waktu kita bila masuk je umur 60 tu, dah kena ingat dah waktu tu. Ini umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak buat apa waktu tu? Buat macam Nabi Muhammad buat. Waktu kita ni kena niat macam Nabi sallallahu alaihi wasallam niat. Tak boleh niat macam Nabi Muhammad niat. Jadi alat-alat Nabi sallallahu alaihi wasallam kita. Bagi kita jadi alat Nabi. Saya ni hanya bergerak dengan apa yang diredai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi redha, Allah redha. InsyaAllah. Tak ada benda yang Nabi redha, Allah tak redha. Nabi pintu dia. Jadi kami tak boleh nak buat macam Nabi buat. Saya berniat macam Nabi buat. Saya berniat macam Nabi niat. Saya jadi alat-alat Nabi cukup dah. Saya nak buat apa? Saya ni nak buat kerajaan tak boleh. Nak buat negara tak boleh. Jadi cukup buat pondok. Mengajak anak-anak kita moga-moga nanti mereka akan keluar jadi penerus kepada perjuangan para alim ulama yang akan datang. Saya ni nak buat kereta tak boleh. Maka saya buat apa yang saya boleh. Hak buat kereta pula. Saya ni boleh buat kereta. Saya ni boleh buat bangunan. Saya ni boleh memimpin. Maka saya nak memimpin macam mana? Saya nak buat apa yang saya nak keluarkan hasil tadi macam mana? Hasil yang diredai oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Faham? Saya cerita dekat hospital coroner baru beberapa bulan yang lepas saya pergi. Saya kata kalau doktor semua pakat niat dalam hati dia kerana untuk menggembirakan umat Nabi Muhammad, insya-Allah elok. Kita tak akan abaikan orang di hospital tu macam kerana ni bukan adik-beradik kita. Cuba kalau kata yang hadir mai ke hospital, duduk di wad kecemasan tu ayah dia. Dan dia waktu tu bertugas di situ. Dia akan buat apa waktu tu? Dia akan bagi perhatian penuh kepada tu. Kenapa? Kerana tu ayah dia. Tapi kenapa kalau orang lain mai, ada sebahagian dia buat tak layan dia pada waktu tu. Dibiarkan, buat tak tahu dan sebagainya. Ada berlaku benda tersebut. Ni kita tak boleh nafi. Baik, kenapa berlaku macam tu? Kerana tu bukan ayah saya. Kenapa tak anggap ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya layan ni kerana seperti saya layan Rasulullah. Kerana Nabi sangat ambil berat tentang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tak layan dia, bergegar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi marah kepada saya pada waktu tersebut. Apatah lagi dengan kalau kata yang hadir tu tiba-tiba cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tak tahu kata dia cucu Nabi. Kita tak layan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu tu. Lepas tu ada seorang lelaki tukang kasut yang mana Sayyidina Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu waktu tawaf di Kaabah, pada tawaf dia berehat waktu selepas haji. Dia tengah berehat tu mimpi. Dalam mimpi dia tengok dua malaikat turun daripada langit. Dan malaikat ni bersembang. Haji tahun ni 60,000 orang. Semuanya tak dapat apa. Dia. Kali dengan dia pun wali besar juga. Takkan kali-kali dengan dia tak dapat. Kejut dia. Jaga tidur. Hai. Mimpi apa ni dia kata? Mengantuk, tidur balik. Tidur kali kedua. Mimpi lagi yang kedua. Sambung balik tadi. Malaikat cakap tak habis lagi rupanya. Dia jaga dah. Dia terkejut. Dia tidur, sambung balik mimpi tadi. Tapi, disebabkan kerana seorang lelaki, maka diberikan pahala haji mabrur kepada semua yang ada pada musim haji tahun ini. Siapa lelaki tadi? Lelaki tadi berada di kampung di negeri sekian-sekian, di Baghdad. Tak silap.
Sayyidina Abdullah bin Mubarak dah selesai dah haji waktu tu. Terus bersiap kenderaan dia, keluar pergi ke Baghdad. Sampai di Iraq, dia pergi cari turis lelaki. Tanya ke orang semua, orang pun bagi tahu rumah dia sekian-sekian. Terkejut dia, rupanya kawan tu kawan tukang kasut ni. Tukang kasut, iskafi, dalam bahasa Arab panggil iskaf. Iskafi, tukang kasut. Maka pergi ketuk pintu rumah tuan tadi, kawan tu pun buka. Dia pun peluk lelaki tadi dan dia bagi tahu, kata, "Tuan, saya nak ucap terima kasih banyak-banyak kerana tuan lah orang pada haji tahun ni dapat mabrur semua." Terkejut dia ni. Dan tuan ni siapa? Saya Abdullah bin Mubarak. Terkejut lagi ni, Abdullah bin Mubarak, Syekhul Muhaddisin. Amirul Mukminin fil hadis. Bukan orang biasa ni. Ulama besar hadis, wali Allah Ta'ala Abdullah bin Mubarak. Alim kabir. Mai duduk depan rumah dia yang terkenal seluruh dunia ni. Mai duduk depan rumah dia lah ni. Ucap terima kasih kat dia. Gila. Kalau kita, Pak Tih Mat main depan rumah pun dah ketak kaki dah. Tu orang tua-tua yang main. Tok guru yang sepuh kita ni. Tambahlah kalau Abdullah bin Mubarak main duduk depan rumah. La ilaha illallah. Apa yang berlaku? Terus pun dia pun tanya, apa amalan kamu yang kamu buat sampai macam tu sekali? Kamu tak main haji, tapi boleh bagi pahala tadi. Zakat tak zakat? Maka kata lelaki tersebut, saya ni tak ada amalan apa, dia kata. Tapi mungkin sebab satu benda yang telah berlaku baru-baru ni, mungkin itulah kot sebab dia. Apa dia benar? Dia kata, saya dah bersiap nak pergi haji. Yang telah saya kumpul duit 40 tahun. 40 tahun tuan. Bukan sikit. 40 tahun kumpul duit, duk jahit kasut. Jahit kasut, kumpul. Jahit kasut, kumpul. 40 tahun. Untuk nak pergi haji. Dan malam saya dah bersiap nak pergi haji. Kebetulan isteri saya mengandung pada ketika tersebut. Dan waktu tu terbau bauan daripada sebelah jiran rumah saya ni, bau makanan. Sampai dekat rumah saya dan saya terbau. Bila bau makanan tadi rasa sedap, perempuan mengandung dan dah mengidam waktu tu. Teringin nak makan makanan tu. Yang perempuan ni tu lah kan. Tengok buah anggur dalam internet pun, teringin anggur ni. Anggur tak apa lagi, kalau minta benda lain jenuh kita. Teringin nak makan rusa putih. Mampu rusa putih. Cari kat mana ni? Dia masuk dalam hutan, nak jumpa kelibat pun payah. Putih pula tu. Jenuh bocak atas putuk rusa tu. Melih depan dia. Ada seorang teringin nak makan sate kajang. Teringin nak makan sate kajang. Tok lelaki kata jenuh, kita duduk kat Kedah ni, sate kajang tu. Pergilah beli, keluar. Tengah malam tu keluar, pergi cari, pergi jalan tu, buat balik. Dia tadi bukan sate kajang. Saya nak sate kajang. Hak kajang punya. Kajang tu. Oh, kata jenuh jenis ni. Keluar api kajang. Pergi naik juga, kata api kajang. Isteri punya pasal. Tapi takkan nak beli 10 batang. 10 cucuk. Beli buat kenduri terus. Beli balik buat kenduri kat kampung. Bini makan secucuk kan. Dia makan tu, lega. Baik. Sebab tu jangan mengedam hak pelik-pelik. Orang perempuan kena banyak zikir waktu mengidam. Waktu orang panggil apa? Mengandung. Mengidam ni ada sebut dalam kitab. Ada sebut dalam kitab para ulama tentang mengidam ni. Dan kalau mengidam tak elok ni, bimbang hak dalam perut dia pun tak elok. Yang nak mengidam tak elok. Mengidam nak makan babi, na'udzubillah. Ada. Mengidam nak makan yang haram. Na'udzubillah. Bahaya ni. Anak dalam perut ni kesan nanti dengan benda tak elok. Lepas tu kena banyak zikir. Banyak selawat kepada Nabi SAW. Bagi kalau mengidam hak elok-elok. Lepas tu hak tak menyusahkan orang. Dia menyusahkan orang lagi. Ya Allah. Cakap nak makan sabun. Itu tak apalah. Buat macam mana? Pergi nak makan sabun. Tak apalah. Suami senang lah macam tu. Elok lah. Kalau sabun setiap hari dia senang. Kikih sabun. Boh atas roti, bagi dia makan. Ada macam tu. Dia rasa lazat ni. Adik kat Mesir, teringin nak pegang kepala botak. Dia tengok orang kepala botak, dia kata, teringin nak pegang. Laki kepala botak. Laki dia kena botak. Tak boleh tumbuh rambut sikit, botak balik. Nu beda bini nak malam-malam nak pegang kepala. Bukan saya lah, saya tak. Ada yang macam tu rupanya. Pelik mengidam ni. Jangan main-main. Perempuan mengidam. Sebab tu orang perempuan kena banyak selawat, banyak zikir. Tu ubat dia. Kalau tidak dia akan minta pelik-pelik. Dia kata ni sebab perempuan dia ada 2 jantung waktu tu. Tu keinginan hak di dalam. Tu kena minta kepada Allah Taala bagi jaga perasaan kita waktu tu. Baik.
Jadi bila dah midam, kawan ni pun keluar dah pergi rumah jiran dia. Jiran dia ni perempuan kematian suami. Ada anak ramai. Dia pun pergi jumpa di jiran dia ni pun minta izin. Dia kata, boleh tak puan bagi kat saya sikit hak yang puan masak. Menangis perempuan. Dia kata, tuan, makanan yang kami makan ni halal bagi kami, haram bagi kamu. Dia kata, macam mana halal bagi kami, kamu, haram bagi kami. Kamu Islam, kami Islam. Dia kata, ya tuan, kami ni dah berapa hari tak makan, kata dia. Saya ni berapa hari dah tak makan dengan anak-anak. Anak-anak saya dia lapar, menangis setiap malam. Jadi saya jumpa bangkai keldai tepi jalan. Saya kerat bangkai tadi, bawa balik, bakar dan juga masak sup untuk anak-anak saya makan. Bila anak-anak saya tengok makanan dah terbakar waktu dah masak elok, tidur mereka. Kerana nampak makanan dah masak sebab berapa hari dah tak masak. Jadi bila nampak masakan tu tadi dah tengah masak, saya pun beritahu kat mereka, sabar saya lagi makanan masak. Akhirnya dia tidur. Dan itu kan kami akan makan lagi. Lepas tu saya kata, ini adalah makanan haram bagi kamu, halal bagi kamu. Kerana keldai tak boleh makan, haram. Menangis lelaki ni. Dia kata, saya boleh biarkan jiran saya lapar, saya nak pergi haji. Terus dia pergi ambil duit dia. Kalau kita, kalau tu kita fikir apa? Bagilah dalam 2 dirham, 3 dirham jadilah. Beda nak beli makanan hari tu, lepas tu hak lebih duit pergi dah haji. Tak, dia bagi semua. Dia kata, hak duit 40 tahun dia kumpul tu, puan ambil lah duit ni. Saya bersalah kalau saya pergi haji, puan apa? Bagi jamu makan pada waktu tersebut. Dan kemudian, dibagi duit tu semuanya, suruh beli makanan, jangan lapar lagi. Haram bagi saya, jiran kamu tak tahu kata jiran ni dalam keadaan lapar. Kita kena tengok macam tu, tuan-tuan. Jiran kita. Kita kalau nak pergi umrah tiap-tiap tahun. Hak mutawih lain lah orang bawa. Dia pergi pri lah. Hak ni hak jenis, tiap-tiap tahun je nak pergi umrah. Boleh tak? Ada dua keadaan. Tak boleh kata tak boleh juga. Sebab ada orang yang kita tak tahu, kata mungkin dia sedekah kat tempat lain. Tapi nak kena sedekah ni, sedekah kat tempat yang kita tahu dulu, jelas-jelas. Sebab tu yang dia buat korban, pergi merata-rata ni, lebih baik buat kat tempat dulu sendiri. Sebab dia tahu lagi tempat dia macam mana, siapa yang perlu. Lain dah habis dah tempat dia kampung, semua dapat dah daging. Dan semua dah rasa dah dapat dah. Tak apalah kalau nak buat kat tempat lain pun. Elok buat di tempat dia dulu, kerana tempat dia lebih memerlukan pada waktu tu. Dan duit daripada kita bagi kat orang lain kita tak kenal, lebih baik kita bagi kat orang yang kita kenal, betul jiran kita, tengok dia memang tak ada duit, bagi kat dia zakat. Daripada kita bagi kat orang yang kita tak kenal tempat lain, tengok orang kampung kita dulu yang perlu. Macam tu sepatutnya. Jadi bila sebut macam tu, dia pun bagi semua harta dia tadi, dia balik ke rumah dan tak pergi haji tahun tu. Dan kata dia pada, inilah haji saya tahun ni. Masa dia bagi duit tu kepada puan tadi ni, perempuan tadi, dia kata, inilah haji saya pada tahun ni. Tuan-tuan, Sayyidina Abdullah bin Mubarak ucap terima kasih banyak dan dia balik. Malam tu mimpi dia bertemu dengan Nabi SAW. Nabi kata, kalau kamu nak tahu siapa yang dia bantu tu, itu cucu aku, kata Nabi SAW. Karena dia bantu cucu aku, maka aku berikan kepada dia, dan Allah Ta'ala berikan kepada dia kelebihan yang luar biasa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita tak tahu kita bantu siapa sebenarnya. Sebab ada orang yang dia tahu kata dia cucu Nabi SAW. Ada orang dia tak tahu kata dia cucu Nabi, tapi dia cucu Nabi. Ada yang sanad dia bersambung sampai kepada Nabi tu. Dia tahu silsilah sanad dia. Ada yang dia tak tahu kata cucu Nabi, dia tahu sekerat dia, tapi tempatnya hujung Nabi. Ada yang tak tahu terus. Maka sebab tu kita kena buat baik dengan semua orang. Kalau pun tak tahu pun, kita ni semua cucu Nabi Adam. Itu yang paling utama sekali. Nabi juga. Maka kenapa tak mau buat baik kepada orang? Hanya kerana dengan sebab dunia saja kita boleh nak berpecah. Hanya kerana dunia saja kita boleh nak bermusuh. Hanya kerana dunia saja kita boleh nak bagi keburukan kepada orang lain dengan sebab dunia. Ajaib. Pada kita bukan nak buat balik semua benda tu pun. Tengok apa yang dilakukan oleh wali Allah Ta'ala. Akhirnya Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada mereka dengan sebab perjalanan hidup mereka saja. Itu kena tiru mereka. Tengok. Dan kemudian Imam Hasanul Basri pula sebut tentang hakikah. Apa dia hakikah? Hakikah ini adalah tarku mulahazati bil amal, mulahazati sawabil amal, la tarkul amal. Maksud hakikah apa dia? Tinggal memandang kepada amal, tinggal memandang kepada pahala pada amal, bukan meninggalkan amal. Itu maksud bagi hakikah. Jadi kita kalau buat amalan, jangan tengok tanpa pahala. Bukan tinggal amalan. Dia duk tengok, saya nak sembahyang, macam mana tak khusyuk Ustaz? Kalau tak khusyuk, tak ada apa. Lebih baik tak sembahyang. Gila ke apa? Dia tak khusyuk. Lepas tu dia kata kalau tak khusyuk, akan dicela. Bila dicela, lebih baik tak sembahyang. Kot tu.
Nah, kalau khusyuk baru dapat pahala. Bila dapat pahala, barulah kita sembahyang. Mana boleh? Lepas tu kita tengok kata Syekh, tarku mulahadhati sawabil amal. Itu hakikah kata Imam Hasanul Basri rahimahullahu taala. Meninggalkan memandang kepada pahala pada amalan, bukan meninggalkan amalan. Kata Sayyidina Al-Imam Ali karramallahu wajhah, man dhanna annahu bidunil jahdi yasilu ilal jannati fahuwa mutamannin. Siapa yang menyangka bahawa dia tanpa kesungguhan dan juga kesusahan akan masuk syurga, maka dia ni orang-orang yang mutamannin, hanya berharap-harap benda yang dia tak akan dapat. Wa man dhanna annahu bibadlil jahdi yasilu ilal jannah fahuwa muta'annin. Tapi sesiapa yang duk menyangka bahawa dengan kesungguhan dialah masuk syurga, maka ini orang yang muta'annin. Nah, ta'anni apa dia? Tengok tak kamus. Muta'anni apa dia? Muta'annin. Cuba tengok dalam kamus apa dia sebut. Tunggu Ustaz Sirah bagi jawapan dulu, kita baru jawab. Diceritakan ada seorang lelaki di kalangan Bani Israel beribadah kepada Allah 70 tahun. 70 tahun ibadah. Kita kalau kata balik umur 15. Kalau 70 tahun beribadah, maksud daripada umur 15 tu 70 tahun jadi umur 85. Betul tak? 70 sampai 15 jadi 85 maksud tu. Tu ibadah kita 70 tahun. Maksud dia umur dia 55, 85 waktu tu. 70 tahun ibadah kepada Allah Ta'ala. Fasa'alallaha an yaj'alahu ma'al malaikah. Kemudian dia minta kepada Allah, ya Allah, jadikan aku bersama dengan para malaikat. Dia punya minta 70 tahun ibadah ni, minta duduk dengan malaikat. Ni Bani Israel, umat Nabi Isa, Nabi Musa alaihi salam. Fa arsalallahu ilaihi malakan yukhbiruhu annahu ma'atilkal ibadati la taliqu bihil jannata. Maka Allah Ta'ala utuskan kepadanya malaikat untuk maklum kepada dia, dengan ibadah kamu 70 tahun tu tak akan mampu untuk kamu bersama dengan para malaikat Allah Ta'ala, dan tak akan mampu masuk syurga. 70 tahun tak akan masuk lagi. Tu dia. Maka falamma balaghahu, bila dah sampai berita tadi, apa dia? Fi ta'abin syadid. Muta'annin maksudnya fi ta'abin syadid. Muta'annin mati? Fa'il man ta'anna. Mari. Jadi ini maksudnya balagha fil judah al-ghayati fi babi. Maksudnya wa man dhanna annahu bi badlil jahdi yasilu ila al-jannah fa huwa muta'annin. Sesiapa yang menyangka bahawa dia dengan kesungguhan dia akan masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala, dengan sungguh dia tu, dengan buat amalan tu yang menyebabkan dia masuk syurga, fa huwa muta'annin, maksudnya dia ni hanya meletihkan diri dia saja tu. Dia buat letih. Sebab bukan masuk syurga dengan sebab amalan kamu buat. Tapi bukan jangan tinggal amal. Tapi kata, oh bukan kerana amalan kita, habis tu nak buat apa tak? Duduk saja. Kan kita duduk saja tadi, dia akan jadi orang yang hanya berharap saja. Orang tanam padi, duduk tepi bendang, duduk tengok aja bendang. Ni kalau tanam ni, hei. Boleh berapa guni ni. Lepas tu berapa bulan, 6 bulan, main tengok lagi. Ish, kalau tanam tu no. Sebab pergi tanam pokok durian lah. Tengok kebun. Kalau lah tanam durian ni, hei, 3 tahun lagi boleh. Lepas 3 tahun, tumbuh ngalalalalang. Kalau lah tanam 3 tahun lepas. Lepas tu pergi tolak balik. Ish, kalau tanam ni. Tanam tak juga. Ni jenis mutamanni. Nah. Macam duk berharap dia, tapi tak pernah buat kerja. Tak jadi. Dia patah balik cerita tadi. Laki tadi, bila dah beribadah 70 tahun, dia minta nak duduk dengan malaikat. Allah Ta'ala hantar malaikat, bagi tahu dekat dia, tak mampu. 70 tahun tadi nak masuk syurga pun tak boleh duduk malaikat. Macam mana? Syurga pun tak boleh 70 tahun tu. Maka bila sampai berita tadi, apa kata lelaki ni? Banyak dia kata apa? Nahnu khuliqna lil ibadah. Kami ni dijadikan oleh Allah untuk ibadah. Fayambaghi lana an na'budahu. Maka berhak bagi kami, mesti bagi kami beribadah kepada dia. Tak masuk pun tak apa. Yang penting Allah suruh ibadah, kami dah ibadah. Falamma raja'al malak qala ilahi anta a'lamu bima qala. Bila malaikat balik temu dengan Allah, maka malaikat kata apa? Ya Rabbi anta a'lamu bima qala. Kamu lebih tahu apa yang dia sebut.
Nah, maka kata Allah Ta'ala, idza huwa lam ya'rid an ibadatina fanahnu minal karami wal ihsani la na'ridu anhu. Bila mana dia tidak berpaling daripada ibadah kepada kami, walaupun dia tak boleh pun masuk syurga. Dengan sebab 70 tahun tu, dia dah tahu dia takkan masuk syurga dengan 70 tahun tu. Tapi sebabkan kerana dia tak berpaling daripada kami, kami pun tak akan berpaling daripada dia untuk memberikan karam, kemuliaan dan juga ihsan kepadanya. Ishhadu ya malaikati anni qad ghafartu lah. Bersaksilah para malaikatku bahawa aku dah ampunkan dosa-dosa dia. Itu dia. Ini kerana sebab tu. Kita ibadah ni kerana Allah suruh kita ibadah. Tuan-tuan mai ke kelas ni sebab apa ni? Nah, sebab saya nak tuntut ilmu. Sebab apa? Sebab hari ni boleh tambah, balik nanti boleh buat modal sembang dengan adik-beradik. Dah. Kerana Allah suruh kami mengaji. Kerana Allah Ta'ala suruh kami main menadah. Maka kami pun main menadah. Bukan kerana benda lain yang kami tengok. Kerana Allah Ta'ala. Kerana nak kenal Nabi SAW. InsyaAllah Allah Ta'ala akan berikan kebaikan dan juga kemuliaan kepada tuan-tuan semua, insyaAllah. InsyaAllah minggu depan kita akan syarah fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kalbahri summa haqiqatun durrun ghala. Syariat itu adalah seperti kapal, manakala tariqah pula adalah seperti lautan. Kemudian haqiqah adalah seperti permata yang tinggi nilainya. Itu insyaAllah kita akan syarah minggu depan, kerana jam dah pukul 11. Kita pun nak pergi ke tolak tak? Semayang jenazah dah semayang dah saya ni, pukul 11. 11 daripada semayang jenazah ditolak. Baru semalam mak saya baru balik daripada jumpa dengan Pak Su. Duk sihat elok lagi. Boleh sembang elok lagi. Tapi tu kata ajal ni tak kira waktu. Lepas tu kita minta kepada Allah, moga Allah Ta'ala tarik nyawa kita ni dalam keadaan kita pokoknya ada masa untuk kita nak bersedia. Lepas tu orang yang kalau dia demam tu, dia boleh fikir dah waktu tu. Lepas tu kita bila demam saja, kita kata, kalaulah ni akhir hidup. Jangan orang kata demam tak teruk mana pun. Dia mati. Dia kata ni, demam tak teruk noh, tapi mati sebelah tu. Demam lama dah, teruk lama dah, tapi tak mati-mati. Malaikat silap tarik apa? Dah, malaikat tak silap tarik. Dia mai tu betul dah. Lepas tu kita ni minta kepada Allah, moga kita sedia waktu tu. Lepas tu orang yang diberi sakit terlebih dahulu kepada dia, maka dia kena syukur dengan Allah Ta'ala. Dengan nikmat tersebut. Tu nikmat tu. Untuk kita ingat dengan Allah. Bila kita dah ada sakit waktu tu, kita akan buat apa? Ingat. Nah, kerana waktu bila-bila pun kita boleh dijemput oleh Allah Ta'ala. Maka waktu tu kita akan bersiap, sedia. Kita tak akan lalai lagi pada waktu tersebut. Beza dengan kita tak bersedia apa? Lepas tu minta doa kepada Allah, moga Allah Ta'ala tidak tarik dalam keadaan kita ni mengejut. Kita ni kalau tahu malaikat nak cabut nyawa kita, kita akan suruh berhenti sat. Nanti dulu. Bagi sehari cukup dah. Sehari tu dia selawat 50 juta rasanya. Berbuih mulut-mulut ni. Anak bini pun tak ada apa. Bini main segak macam mana? Tak apa, tak mau dah. Nah, yang nak waktu tu apa dia? Zikir dia waktu tu. Kenapa? Kerana tahu bila nak mati. Nah, tapi kita tak tahu. Lepas tu siap hari kena sedia dengan perkara tersebut. Kena letakkan nas ba'inai. Maksud letakkan mati ni di depan mata kita selalu. Letak depan mata kita. Seolah duduk depan kita. InsyaAllah kita akan siasa beringat. Nah, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi saya ucap terima kasih banyak kepada para penyumbang, pada ibu ayah yang bagi jamu makan setiap minggu untuk kita, dan juga siapa-siapa yang nak buat tahlil dan sebagainya boleh bagi nama nanti tu. Bagi nama kat kita nanti boleh baca nama-nama tu. Kalau kata tak terlalu banyak, kalau sehari tu sampai 1000 nama jenuh baca lah. Tapi kalau kata ni tuan-tuan boleh bagi nama tu kat kita. Tulis nama tu, hantar kat depan. Nanti Ustaz Siraj akan baca pada sebelum mula baca tahlil, insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.